Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu kampus, salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita hari ini di podcast Silaturahim UMS KAL, dan bersama kita hari ini seorang kaki tangan klinik klinik keluarga doktor klinik rawatan warga. Klinik rawatan warga, minta maaf, UMS KAL, Dr. Lily Shuzin Kimin. Selamat sejahtera doktor. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana meluangkan masa pada hari ini dengan podcast UMS KAL, Silaturahim UMS KAL. Sebelum kita jauh, saya mau bertanya. Boleh. Apakah KRW itu sendiri? Okey. Dan fungsinya tadi? Fungsinya. Okay. So KRW panjangnya adalah Klinik Rawatan Warga lah. Okey. So kami adalah pusat kesihatan. Pusat kesihatan. Pusat Kesihatan Universiti actually. Pendeknya PKU. PKU. So kami adalah antara branch yang ada di UMS. Cawangan branch. Okey, di UMS. Okey. Di UMS ni lah. So ada UMS Induk, ada UMS Sandakan dengan UMS KAL inilah. So kami adalah di bawah UMS KAL. Cawangan untuk perubatan UMS lah. So fungsi kami, of course, kami adalah merawat warga UMS. Okey. So warga UMS, rawatan kami macam biasalah. Dia macam termasuk klinik. macam Yang klinik di luar lah. Betul. Penyakit berjangkit biasa, batuk, selesema, penyakit kronik pun kami tengok juga. Terima juga. Kecemasan, kes-kes kecemasan yang melibatkan pelajar dan staf juga, itu yang kami akan tengok lah. Terlibat secara tidak langsung dengan ataupun langsung lah dari sudut kaki tangan KRW itu sendiri di UMS KAL ni. Berapa ramai, ada pakar-pakar tertentu? Tidak ada. Setakat ini kaki tangan kami ada 5 orang. Termasuk saya sendirilah sebagai pegawai perubatannya. Lepas tu di bawah saya ada satu medical assistant MA. Lepas tu ada satu staff nurse, ada satu pembantu pegawai farmasi dengan satu pentadbiran lah. So total kami ada 5 orang. Semua sekali. Keberadaan KRW itu sendiri dalam kampus kita ni lah. Okey, itu maksudnya dari sudut pakar tu belum ada lah. Belum ada lagi. Tapi rasanya semua belum pakar. Ada lagi. Semua pakar. Semua pakar apakah itu? Pakar perubatan doktor. Okey doktor. Seperti kita tahu, kita akan menerima pelajar ataupun orang kata MSM, Minggu Suai Mesra, sesi 20, 24, 25 pelajar baru. Ya, betul. So dari sudut KRW itu sendiri, apa persediaan yang telah dibuat untuk menerima pelajar-pelajar baru ni tadi? Of course, betul. Kami sudah bersedia. Persediaan kami, satu, memang kami bahagian perubatan kan, jadi kami adalah kesiapsiagaan perubatan itulah. So medical standby itu satu, kami standby sepanjang minggu MSM itu, yang pertama. Yang kedua, kami punya fungsi adalah untuk medical check up, pemeriksaan kesihatan. Semua pelajar yang masuk kan, diorang kena buat pemeriksaan kesihatan dahulu. Jadi itu antara fungsi kami lah, pemeriksaan kesihatan dengan kesiapsiagaan perubatan ini. Seperti sebelum ni Cik Iman Ketua Sektor HEP, Cik Nur Iman ada memberitahu sekiranya tidak sempat membuat medical check up tu sendiri sebelum kau masuk ke universiti. Dan di universiti ni ada membuat medical check up. Betul. So mungkin doktor boleh terangkan sedikit apa yang perlu dibuat dan kosnya tadi. Okey, boleh. Untuk ready duit. Betul. Okey. So kami punya pemeriksaan kesihatan ini dia bermula daripada 3 hari bulan lah. 3 hari bulan Oktober. 3, 4, 5 dan 6. So total 4 hari. 3, 4, 5, 6 hari. So dia start daripada Khamis, Jumaat, Sabtu dengan Ahad. So 4 hari tu kami akan berkampung di Dewan UMS KAL sini. Betul. Supaya pelajar senang untuk datang tempat kami lah. So masa itu kami akan buka daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang.
petang lah, free. Untuk 4 hari tadi. Untuk 4 hari tu. Okey. Pelajar boleh datang bila-bila masa je dalam masa 4 hari tu 8 sampai 5 petang. Sebab Di Dewan kami UMSK Di betul Dewan ya? UMSK. Okey, okey. Kami standby masa itu untuk pemeriksaan kesihatan lah. Kesihatan, okey. Okey, pemeriksaan kesihatan tu macam biasa, apa yang perlu dibawa adalah borang kesihatan mereka itu. Memang diorang sudah dapat lah itu borang tu, memang diorang sudah sedia, diorang sudah print, diorang tinggal bawa je tempat Tinggal kami. bawa, okey. Nanti kami akan check lah. Dia ada empat bahagian pemeriksaan kesihatan itu. Bahagian satu adalah biodata Biodata, dengan okey. health declaration. Health declaration tu untuk orang bagi tahu orang ada apa-apa penyakit lah. Okey. Betul. Bahagian bawah orang akan tulis buat ubatan apa yang orang makan. Okey. Itu bahagian satu. Bahagian dua adalah physical examination. So maksudnya masa pemeriksaan. Pemeriksaan kesihatan itu selalunya apa yang kami buat lah. Okey. Lepas tu bahagian ketiga adalah examination, yang di mana pemeriksaan air kencing. Okey. Betul, dengan Bukan yang urine keempat. test. Urine test Urine lah test tu. itu. Betul, urine test lah tu. Okey, betul. Pemeriksaan air kencing. Lepas tu yang last is deklarasi lah, yang tu kami bagi tahu sehat ataupun tidak sehat. Macam itu. So sekiranya, ada okey. 4 bahagian ini. 4 bahagian ini dorang semua kena isi lah. Semua kena Pelajar tu lengkapkan. sendiri. Betul. Walaupun tidak, orang kata tidak pandai isi, boleh di Dewan nanti diajar. Betul. Diorang cuma isi selalunya adalah bahagian satu tu. Biodata. Biodata dengan biodata. deklarasi. Selepas itu yang seterusnya kami akan komplitkan. Okey, Selepas diorang komplitkan benda tu, saya pun sudah chop sana, sudah nampak sehat segala apa semua, tu ya, betul. Diorang kena upload di SMP. SMP, okey. Betul. Macam tahun-tahun lalu, dan diorang kena upload dalam sistem itu. So tadi Baru kosnya cakap tu? komplit. Kosnya tadi? Kosnya RM30. Satu pelajar. Satu pelajar RM30. Ini sudah diskaun ya. Sudah diskaun ini. Dia diskaun. Saya kena bagi tahu ini sudah diskaun. Ya, betul. Kalau sebelum ini RM60. harga kebiasaan. Kalau harga biasa RM60. RM60. Betul. Kalau kami sebagai warga? Sama RM60. Yang ni khas untuk pelajar, MSM untuk sahaja. MSM saja. Untuk MSM ini sudah diselaraskan semua. Memang RM30 saja. Disandarkan kah, di KK kah, di Labuan kah, semua memang RM30. Dalam tempoh 4 hari itu tadi kan? Dalam tempoh 7 hari 4 hari bulan itu. RM60 lah. Sebulan Sebulan. selepas MSM ini kami still buka masih RM30 lagi lah. Sebulan sehingga berapa hari bulan? Kita tidak pasti lagi lah. Yes, betul. iya kan. Sebab kami punya tempoh masa untuk melengkapkan rekod perubatan pelajar ini dalam masa 1 bulan. Betul. So let's say dalam 4 hari yang kami sudah buka kaunter, yang sudah full blast untuk panggil mereka datang, itu belum dapat lagi kami kumpulkan semuanya. Betul. Masih dalam masa Dalam 1 tempoh bulan 1 lagi untuk bulan. orang datang ke klinik kami untuk buat Ya. pemeriksaan kesihatan. Okey, Betul. betul. So RM30 itu kami cuba terima debit card ya. Kami tidak terima cash. Tidak cash? Tidak cash. Tidak ya. cash? Sedia. Jadi Kami tidak sekiranya mau cash. mungkin ada yang pelajar tu sendiri tidak ada memiliki kad. So macam mana nak buat bayar? Terpaksa lah kami bantu. Sebab betul. kita faham Betul, sekarang guna betul. teknologi, tapi ada orang yang belum sampai ke tahap itu. Betul. Doktor kan? Yang itu terpaksa lah kami bantu. Tapi tidak ada masalah lah kan doktor. Tapi kami bagi tahu lah awal-awal standby sajalah. Debit tu lebih senang. Pakai kad kah, pakai QR kah. Okey, yang penting kami tidak terima duit cash. Betul. Yang penting jangan cash. Yang penting jangan cash. QR code, QR code online lah. Boleh lah. Betul. Boleh lah okay. diterima. So kita harap pelajar kita jangan sedia cash. Jangan sedia Isi cash. tu kad. Betul. Tidak mahal RM30 RM30 je lah. Betul. Tapi yang ni pun tidak semestinya contohkan pelajar tu. Diorang sudah buat pemeriksaan kesihatan diorang di luar. Yang sudah buat. Yang sudah buat. Ada masalah. Buat itu tidak masalah. Okey. Boleh saja. Tinggal upload saja borang itu di sistem SMP. Tidak perlu berjumpa dengan kami. Betul. upload saja. Kalau sudah buat lah. Kalau belum buat, contohlah kan sibuk. Kamu beli flight tiket lagi, mau beli barang-barang lagi untuk pindah kemari kan. Tidak sempat sudah. Kami ada buka juga. Begitu. Bagi pelajar-pelajar yang tidak sempat membuat medical check up kan. Betul. Memang kami galakkan untuk dorang buat di universiti, di dalam UMS ini sendiri. Tapi let's say kalau dorang sudah buat di luar, kami terima. Lagi bagus jugalah. Iyalah, betul. memudahkan Sebab kerja lah. 524 pelajar kalau yang semua masuk dijangkakan. satu kali datang, kita memang akan nampaklah
trafiknya tu Ya, memang akan betul. pack. Ya, betul. Jadi kalau diorang sudah buat, it's okay, just upload dalam SMP, nanti saya akan tengoklah diorang punya borang kesihatan itu dalam SMP system. Okey. Uh, itu kita cerita sebab orang kata medical check up. Okey, dalam tempoh pengajian doktor ya. Okey. Mungkin pelajar baru ni tertanya-tanya. Okey. Sekiranya kami demam, Okey. sakit apa yang sepatutnya, di mana kami boleh tidak kami dapatkan rawatan dengan KLW itu sendiri. Betul. Okey, Kan? semestinya. Semestinya. Tidak kira waktu kan, mungkin doktor boleh cerita. Okey. Kami punya waktu operasi kalau masa minggu MSM ini kami extend hour sikit lah. Kami buka daripada pukul 8 pagi tu sampai pukul 10 malam. 10 malam. Sampai 10 Okey. malam. Itu minggu MSM MSM inilah. sahaja, Minggu okey. MSM saja. So Okey. start daripada 30 hari bulan September tu sampai 4 hari bulan 4 hari bulan. Oktober. Okey. Itu kami akan buka daripada pukul 8 8 pagi pagi sampai sampai pukul ke 10 malam lah. malam. Rehatnya pukul 1 sampai pukul 2 petang. Macam biasalah. Ya, Okey. betul. Yang kita extend hour sikit lah masa tu. Standby kan. 5, Student ya. ni ada aktiviti sampai pukul 10 malam Betul, kan. betul. Jadi kami pun extend hour lah masa itu. KLW itu sendiri. Betul. Okey. Okey. Cuma selepas minggu MSM, kami akan kembali kepada operasi kami yang biasalah, pukul 8 pagi sampai 5 petang. Rehatnya pukul 1 sampai pukul 2 petang. Betul. So masa itu kalau pelajar ada masalah kesihatan, ada sakit ke sakit perut ke, boleh je datang je tempat kami. Walaupun selepas Selepas waktu itu Tidaklah. Maksudnya dalam tempoh. Betul, dalam tempoh yang waktu kami buka tu 8, 8 sampai 5 petang 5. tadi lah. Betul. Kalau okey, selepas okey. waktu itu adalah tanggungjawab fellow Betul, pula. betul. Fellow dan betul, pengetua betul. Cik Nuriman pun sudah memberitahu Yes, kan. betul. Sebab kita tahu student baru ni banyak kekusarannya. Betul. Doktor, ada yang cakap ya mungkin tidak familiar dengan Labuan. Betul. Kan dia kata Yes. pulau, kita dah panik. Soalnya sebenarnya pulau ni tidaklah pulau seperti pulau yang tak ada orang, Betul. pulau yang Mungkin maju. juga tidak familiar dengan sistem universiti kan. Ya, Sebab itu- macam saya sendiri pun bila mula-mula saya masuk Dalam- sebagai pelajar ini di UMS sendiri, saya pun tidak tahu kewujudan klinik tu. Oh, klinik tu buka sampai pukul 10. Saya Ya, tidak tahu betul. pun. Betul. Dia buka 24 jam dulu-dulu pun saya tidak tahu. Betul. So bila ada macam ini pun bagus jugalah. Betul. Supaya pelajar tu tahu. Ya betul, sebab pelajar ya kita tidak heran ada yang demam, ada yang pura-pura demam. Aduh. Doktor ya, kita pun tak tahu ya. No comment. No comment. Okeylah doktor, dari sudut itu tadi pelajar, sekarang ni kita penyakit berjangkit agak mudah Betul. berlaku dengan orang sekitar kita lah kan. Jadi dari peringkat KLW itu sendiri macam mana pihak KLW itu mengawal. Sebab sekarang pun kita lebih dengar apa Mpox. Ya kan betul, doktor. Mpox. So dalam mungkin ada kegusaran ibu bapa. Okey. Sebab kita ni international Labuan Okey. campus. Jadi Okey. macam mana KLW itu sendiri Okey. untuk memantau penyakit itu tadi. Okey. Sebab kita cakap bila ada pelajar ada penyakit sahaja, ada sakit sedikit ke, batuk ke, selesema, Ya. ada rashes ke, jangan tunggulah, datang Terus. tempat kami. Betul, datang tempat kami akan periksa. Okey, let's Betul. say kalau macam kami dapat tengok okey dia ni memang ada penyakit berjangkit ni, influenza ke, contoh COVID Ya, ke. sekarang macam masih tu. ada COVID. Kan, Hidup betul. bersama COVID. Betul. Ya. So kalau kami detect diorang ada penyakit-penyakit yang macam itu, sekarang COVID tidak perlu kuarantin sudah. okey. Just pakai mask, Mask, kita penjarakan, macam itu Jaga sahaja jarak lah. lah. Okey. Tapi let's say kalau kami rasa dia perlu untuk dikuarantinkan, Kuarantin, ya. kami ada bilik khas untuk kuarantin. Sehingga dia sembuh, Sehingga dia punya tempoh kuarantin itu tempoh selesai lah. kuarantin. Betul. Sehat doktor akan endorse dia Betul, keluar kita akan lah kan. boleh benarkan dia keluar lah. Tu kalau dia okey, dia boleh kuarantin sendiri. Kalau contoh dia macam tidak okey ni, jantung laju ke, Ya, betul. makan pun kurang Tiada ke, selera lemah ke. ke, macam tu. Itu dia tidak dapat kuarantin sendiri, dan terpaksa lah kami akan refer out lah dia. Gitu. Betul. Maksudnya tidak perlu risau lah ibu Tidak bapa. perlu kan, risau doktor? lah. Ibu Betul, bapa. betul. Kami sentiasa ada di dalam. Dalam Kami akan kampus. tengok, yes, betul. Yang penting dorang willing untuk datang. Ya, Kalau tidak datang itu saya tidak dapat paksa. Ya. Betul. Kata kena mesra dengan doktor lah. Perubatan betul, kan. betul, perubatan. Orang kita ni kebanyakan dia tidak berapa mesra dengan kesihatan itu sendiri. Betul. Kadang orang takut. Ya, bila dah takut teruk, untuk datang. Betul. kan? Baru datang. Doktor. Itulah yang selalu berlaku. Yeah. So kita harap student
yang baru masuk ataupun yang lama-lama tu demam jumpa lah. Jangan juga selalu lah, itu mengelak pula tu kan doktor. Ya, lagi satu doktor. Apa orang kata? UMS tu mempunyai klinik rawatan warga. Ya. Okey. Boleh tidak diakses oleh orang luar? Okey. Ini selalu berlaku doktor. Betul, betul. Komuniti kita yang terdekat. Komuniti. Bolehkah kami datang? Bolehkah kami minta rawatan? Betul. Mungkin doktor boleh terangkan sikit. Dia macam ni. Okey. Kita punya UMS klinik yang di Labuan ini tidak ada, setakat ini kita belum ada lesen yang membenarkan orang luar untuk datang. Okey. That's why saya tidak dapat terima orang luar. Okey, kalau macam UMS KK diorang ada poliklinik. Poliklinik betul, di Kingfisher betul. kalau Betul, saya betul. tahu Ya, lah. Okay. betul. So poliklinik itu dia ada lesen. Ada Sebenarnya lesen. itu boleh untuk orang luar datang, orang awam boleh datang. Orang Untuk yang klinik Labuan ni setakat ini belum ada lagi. Tapi contoh datang pelajar datang, prasekolah datang untuk lawatan. Tiba-tiba dia muntah-muntah kah, sakit perut kah, dia dibawa ke klinik. Betul. Ya, itu kami terima juga, tidaklah kami tolak. Kalau sudah datang, dia di dalam kawasan UMS, Dalam dia sudah UMS. datang, okey, yang itu kami terima jugalah. Yalah. Contoh construction punya workers, dorang kerja tercedera, terluka ke dalam apa kampus. sekali, dorang datang pergi Klinik klinik. warga. So dorang bekerja dalam kampus kan. Yang itu kami terima juga. Terima jugalah. So, Kami sekarang- tidak akan tolak lah begitu. Dia sudah datang, dia terima jugalah. Cuma kalau memang orang awam datang untuk ambil darah, contoh macam tu kan. Anak demam Betul. Yang itu kami tidak dapat terima lah. tidak dapat terima betul. sebab kekangan dari sudut Betul, lesen tadi ya. betul. Sebab sekarang ni pun kita akan bila kita MSM, orang kata ibu bapa itu pasti akan ikut. Kita tidak tahu dia mungkin ada yang demam, datang ke Labuan, perubahan cuaca demam. So itu KW rasanya boleh lah kan doktor. Kalau kebetulan dorang Kebetulan di dalam dalam kawasan kampus. itu boleh lah, kan. masalah. Okey. Kalau begitu, sebab ada orang kata komuniti kita di Labuan itu sendiri bertanya, kan boleh tidak kami mendapatkan rawatan dengan klinik di UMS Kal tu. So kami mungkin kita nak menjawab pun tak berani. Betul. So, mungkin keluar daripada mulut doktor sendiri. Betul. So harap-harap kena pergi klinik swasta di luar lah. Kan Betul, doktor kan? betul. Tapi kalau kebetulan dalam UMS tu, iyalah, itu kami terima juga. Yalah, kalau sudah Temu datang. janji biasa yang itu tidak Itu dapat. tidak dapat lah. Cek darah, medical check up, betul. tak boleh Yang lah itu kan tidak doktor. dapat lah. Iya kan. Okey lah. Sekiranya doktor ada pelajar yang kemasukan baru, apa orang kata dia ada penyakit kritikal. Okey. Kita tidak tahu kritikal macam mana, doktor lagi faham. So macam mana KW tu menangani tu pesakit-pesakit ni tadi? Okey. Saya rasa soalan itu adalah bukan penyakit kritikal, dia macam penyakit kronik. Oh kronik. Kronik. Berbeza. So, kalau kita cakap kritikal tu, dia mau datang sini pun tidak dapat, dia dia mau kena di mati hospital tu nak. Betul. Minta maaf. Jadi penyakit kronik lah. Penyakit kronik. Penyakit Mungkin dia ada betul yang ubat-ubat tertentu. Betul. Okey, kalau pelajar yang baru datang ke sini, yang sebelum ni dia ada temu janji, dia memang ambil ubat di hospital lain kan, memang ada temu janji setiap 3 bulan kan, ambil darah, cek apa segala tu semua. Okey. Saya perlu tahu tu semua penyakit itu. Okey. Itu yang perlunya rekod itu yang tadi. perlu rekod kenapa saya perlu tahu penyakit-penyakit. Bila saya tengok ada rekod, okey, dia ada penyakit yang contoh asma saja. Okey, kalau penyakit asma itu saja, saya akan bagi temu janji di bawah klinik rawatan warga sahaja. Untuk saya pantau lah dia punya asma punya kontrol macam mana. Okey. Tapi contoh kalau dia ada penyakit macam kencing manis. Okey, kencing manis dia pakai jarum. Yang ubat jarum tu saya tidak dapat lah. Okey. Jadi saya terpaksa refer out lagi. Ke hospital Hospital Labuan. Betul. lah. Hospital Labuan dia ada pakar, dia ada ubat jarum segala semua. Jadi saya akan referkan ke sana lagi lah. Tapi penting untuk saya tahu juga dia punya rekod perubatan supaya bila dia datang nanti bila lah dia datang pergi klinik, nampak tengah sesak nafas kah, tengah confused kah, masa itu saya tidak dapat mau tanya soalan sudah sama dia pun tidak dapat menjawab sama saya. At least saya ada rekod mereka sudah tahu dia ada masalah kesihatan apa, senang untuk saya refer out lah. Betul. So untuk persediaan, contoh kalau pelajar-pelajar yang ada penyakit-penyakit macam ini kan, apa persediaan dorang sebelum datang ke universiti adalah dorang kena sedia referral letter.
Okey. So surat rujukan daripada hospital yang Ya. sebelumnya, diorang kena standby benda tu, kena bawa satu kali lah. Supaya at least saya tahu Ya, dia ada penyakit apa, Apa. dia ada ubat-ubatan apa yang dia makan, supaya saya tahu rekodnya lah. Itu adalah komunikasi perubatan lah kita ya. supaya senang. Kalau tidak ada rekod tu, dia just main cakap mulut-mulut saja, susah Kita pun juga. susah Saya pun mempercayakan. tidak dapat. Betul. Kita bagi penyakit Jadi ubat lain. rekod rujukan itu penting, dan ubat-ubatan tu semua pastikan bawa lah. Ya. Bawa ke salinan ke. Yang penting surat tu lah Betul, kan betul. doktor ya. Yang penting surat Ya itu. betul. Sebab Senang sikit. ya betul. Sebab kita faham ada berlaku asma itu yang paling popular. Betul. Kan ada yang orang kata penyakit berjangkit dari seluruh kulit, kan ada yang tak boleh, itu macam-macam lah doktor, saya pun tidak faham dalam soal perubatan ni. Ada yang macam ini, kita ada tak boleh tidur gelap. Mungkin tak tahu itu penyakit, tak tahu doktor, mungkin doktor yang tahu. Iyalah, dari sudut yang tadi kita sudah, mungkin doktor ada sedikit penerangan kepada pelajar-pelajar baru ni. Mungkin ada yang doktor mau bagi tahu kepada pelajar-pelajar baru yang kalau datang ke UMS tu sendiri, persediaan tu dari sudut mentalnya, psikologinya dan ubat-ubatannya. Okey. Sebab doktor dalam perubatan. Kan, Agak besar soalannya itu. Jangan apa. Okey. Persediaan lah. Kalau dari segi perubatan, persediaannya tu macam saya cakap tadi itulah, standby punya referral letter, ubat-ubatan semua bawa satu kali sahaja. So let's say kalau saya tengok, saya rasa kamu perlu temu janji di luar, saya akan bagi temu janji di luar. Okey. Yang itu persediaan. Kalau dari segi mental, saya rasa starter ini permulaan mereka pun akan sangat excited lah. Betul. Kan, cuba satu macam dunia baru. Ya, betul. Perubahan dalam kehidupan mereka. Betul. Okey. So kalau saya rasa kalau dari segi mental, mungkin separation anxiety sajalah. Sebab kan baru kita berpisah daripada family, betul. bukan dekat, bukan jauh. Jauh, tau, mungkin bukan beribu-ribu dekat. batu. Betul. Tapi jangan risau, kita ada kawan-kawan. Let's say kalau kamu rasa pelajar itu tiba-tiba rasa macam tidak senang hati lah, rasa berdebar-debar, rasa macam mau nangis kan. You perlu support macam betul. Saya say open saja, klinik buka saja. Klinik boleh saja. You willing to datang, willing to share, mau bercerita dengan saya, mau bagi tahu you punya problem, okey saja. Okey saja doktor. InsyaAllah lah. InsyaAllah orang kata tidak ada yang tidak diingini lah, doktor. Betul. Ya, betul. Mungkin bukan di sini saya minta daripada doktor sedikit pesanan kepada ibu bapa yang anak mereka akan ke kampus dari sudut perubatan tu. Jangan khawatir, jangan takut, betul. Kita memang ada lah kan doktor. Betul. Mungkin doktor ada sedikit pesanan pada ibu bapa tadi. Okey, kepada ibu bapa pelajar ya, jangan risaulah, klinik sentiasa ada. Kami bahagian perubatan pun sentiasa standby jugalah. Sepanjang minggu MSM tu kami standby, selepas minggu MSM itu pun kami sentiasa open saja, sentiasa menerima pesakit yang memerlukan rawatan tu, kami akan sentiasa bantulah. Okey, tapi satu je lah saya ingatkan, kita punya kampus ni dekat dengan pantai. Okey. Setakat saya bekerja di sini ni, pelajar-pelajar setakat ini baguslah. Diorang tidak ada cerita lah, diorang pergi berenang, terkena jellyfish sting, terkena yang ladak laut tu. Tidak ada lah. Betul. Jadi saya ingatkan jugalah kepada pelajar-pelajar baru ni, alang-alang. Betul. Teruskan doktor, teruskan. Cuba jangan pergi buat aktiviti dekat pantai itulah. Dalam air itulah, berana sekarang ni ombak kuat. Betul. Juga. Tapi kita kena consider jugalah, jellyfish sting tu ada, macam-macam. kecederaan tu, mungkin batu karang tu tajam. Betul. Jadi itu sajalah. Berhati-hatilah kita di kawasan pantai ini. Betul. Walaupun pantainya cantik ya doktor. Walaupun pantainya, kita pandang je lah pantainya. Lah. Kalau mau mandi tahan dulu lah. Betul. Okeylah doktor. Orang kata bagi pihak kami podcast mungkin sampai itu sajalah soalan daripada kami. Yang tujuan kami itu adalah untuk memberitahu pada ibu bapa di luar sana, jangan orang kata panik ataupun gusar bila anak tu berada dalam kampus. Sebab dalam kampus kita itu sendiri memiliki macam-macam
orang kata facilities, Betul. daripada hospitalnya, daripada apa semua ada. So Betul. jangan takutlah kan doktor. Betul. Ya. Kami punya kerjasama dengan bahagian kebajikan HEP juga pun sangat bagus. Alhamdulillah. So tidak ada masalah lah kan Betul. doktor. Tidak ada masalah. Betul. Mungkin ada doktor, sebelum saya terlupa, dalam tempoh terdekat ada ndak orang kata seminar kesihatan yang Dalam akan tempoh dibuat? terdekat ini? Mungkin ada. Dalam tempoh terdekat ini, dalam perancangannya setakat ini belum ada lagi. Aha. Tapi sepatutnya dalam bulan November macam itu. Akan ada. Sepatutnya akan ada. Yes, Program betul. Akan kesihatan. ada program daripada klinik rawatan warga. Okey, selepas itu untuk pertolongan cemas. Itu pun Pertolongan dalam cemas. perancangan. Pertolongan cemas punya talk ke, kita buat satu macam hands on ke. Itu pun dalam perancangan. perancangan saya lah. Besar kemungkinan bulan 12. Besar kemungkinan. Betul. InsyaAllah kita mendoakan harap. mudah-mudahan lah kan doktor. Iyalah. Tak apalah doktor, terima kasih kepada Dr. Lily Suzin Kimin di atas kesudian datang ke podcast kita hari, membantu orang kata memberi sedikit maklumat Boleh. kepada pelajar-pelajar kita di luar tu lah kan doktor. Kami di Podcast Silaturahim pun mengucapkan terima kasih kepada doktor. Terima kasih juga sedikit kepada penaja air minuman kita hari ini, drinking water ataupun ditaja oleh Ranca-Ranca Aerated Water. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi kerjasama kepada kami juga. Alhamdulillah. Jadi sehingga itu kita bertemu di lain podcast doktor bersama jemputan kita yang lain. Dengan itu juga saya mengakhiri podcast Silaturahim Yomeska kita dengan ucapan ribuan terima kasih kepada doktor. Terima kasih dan Assalamualaikum.